Randy atas jemputan sesi Temu Ramah bersama Labuan FM pada pagi ini. Saya juga ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat berpuasa kepada semua umat Islam. Sebagai permulaan dan pengenalan, saya ambil kesempatan juga untuk memperkenalkan pejabat MC-MC Wilayah Persekutuan, di mana pejabat Wilayah Persekutuan ini ditubuhkan pada 1 April 2021, awal bulan ini. Sebenarnya dah lama, tapi setelah kita buat restructuring, kita masukkan Labuan di dalam pejabat wilayah persekutuan yang mengandungi Putrajaya dan juga Kuala Lumpur juga. Ya, itulah dia tuan Dan tuan, mengenai topik yang lebih spesifik pada pagi ini, iaitu mengenai jendela ya. Jadi tuan boleh terangkan apa itu pelan jalinan digital negara ataupun jendela. Silakan tuan. Okey, terima kasih Cik Randy. Kalau kita lihat pelan jalinan digital negara ni telah dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tahun lepas, di mana jendela ini ataupun jalinan digital negara adalah sebuah rancangan penyediaan infrastruktur digital yang amat komprehensif, bertujuan untuk memberikan perkhidmatan internet tetap dan mudah alih yang berkualiti kepada pengguna. Dan kalau kita lihat pelan jendela ini dibangunkan secara kolektif oleh pemain industri. Pemain industri ini adalah pemain industri utama lah, terutamanya Telkom, Maxis, Digi, U-Mobile, WB dan sebagainya, dan juga Telekom Malaysia. Dan ianya dibangunkan melalui pihak kerajaan, iaitu Kementerian Komunikasi dan Multimedia KKMM, melalui satu sesi makmal infrastruktur digital negara yang dianjurkan oleh MCMC pada 13 Julai hingga 14 Ogos tahun lepas. Dan jendela ini memastikan aktiviti seperti bekerja di rumah, perniagaan dalam talian dan juga pembelajaran dalam talian dapat diteruskan walaupun kita berdepan dengan pandemik COVID-19. Kalau kita lihat, jendela ini juga merupakan satu platform pemudah cara komunikasi digital negara di bawah rancangan Malaysia ke-12, iaitu RMK 12 yang berlangsung antara 2020 hingga 2025. Kalau kita lihat Cik Randy dan pendengar semua, jendela ini akan dilaksanakan dalam 2 fasa, di mana fasa pertama dilaksanakan antara tahun 20 hingga 22. Dan fasa pertama jendela ini telah pun bermula dan dijangka siap pada 22. Dan ianya fasa permulaan ini memastikan sumber-sumber yang sedia ada digunakan secara optimum bagi capaian akses tetap dan mudah alih. Contoh sumber-sumber sedia ada adalah menara sedia ada yang dinaik taraf supaya memberikan kelajuan yang tinggi kepada capaian akses jalur lebar tetap, jalur lebar akses mudah alih. Manakala untuk talian tetap pula, pihak industri akan menaik taraf daripada jalur lebar menggunakan wire copper dan digantikan dengan fiber optik bagi memberikan capaian akses yang laju. So tujuan untuk fasa 1 ni adalah mengadakan akses kelajuan gigabit bagi perkhidmatan tetap kepada 7.5 juta premis di seluruh Malaysia. Gigabit ni maknanya kelajuan yang 1 gigabit ke atas ya. Dan kemudian tujuan dia adalah untuk meluaskan limputan rangkaian 4G daripada 91.8% kepada 96.9% di kawasan berpenduduk di seluruh Malaysia. Dan seterusnya, target yang seterusnya itu mempertingkatkan kelajuan jalur lebar mudah alih daripada 25 megabit per second kepada 35 megabit per second. Kita tengok di fasa 1 ni juga akan berlaku penutupan rangkaian 3G secara berperingkat, di mana kita target 3G dijangka tamat sepenuhnya pada akhir tahun 2021. Sebenarnya usaha ni dibuat untuk mempertingkatkan kualiti rangkaian 4G dan secara tidak langsung dia memberikan dasar yang kukuh bagi pelaksanaan rangkaian 5G yang dijangka bermula pada suku ke-4 tahun 2021. Cik Randy, itu tadi fasa pertama. Fasa kedua pelaksanaan jendela adalah di antara tahun 2022 hingga 2025.
di mana fasa 2 ni memberi tumpuan untuk merapatkan jurang digital yang tidak tercapai di fasa 1 tadi. Dan ianya pengenalan kepada teknologi akses tanpa wayar ataupun fixed wireless access dan juga teknologi-teknologi yang lain yang bersesuaian, termasuk juga 5G. Okey, itu itulah dia. merupakan pengenalan kepada Jendela lah. jendela lah tadi. Itulah dia. Ya. Dia ada fasa 1 dan fasa 2 ya tuan ya. Ada dua fasa, betul. Ya, betul. Dan bagaimana boleh timbul ya pelaksanaan pelan jendela ni tuan? Boleh tuan jelaskan? Kalau kita lihat sebenarnya di dalam RMK 12 ni kita dah ada perancangan yang baik untuk mempertingkatkan kelajuan dan liputan jalur lebar antara 2020 hingga 2025. Tetapi tiada siapa yang menjangkakan bahawa tahun lepas berlakunya pandemik COVID-19. Oleh kerana berlakunya COVID-19 ni dan ianya melanda di seluruh negara termasuk Malaysia, maka ia telah meningkatkan satu keperluan untuk mempunyai kesaling hubungan tanpa gangguan yang boleh diakses oleh semua rakyat Malaysia tanpa mengira mereka di bandar ataupun di luar bandar. Jadi kalau kita lihat ketika penularan pandemik COVID-19 ni, berlakulah Perintah Kawalan Pergerakan ataupun PKP, dan disebabkan PKP ni maka kita semua kena duduk rumah dan bekerja di rumah, belajar di rumah dan buat bisnes di rumah. So oleh kerana ada keperluan tu, maka ianya telah mendesak kerajaan untuk bertindak dengan segera dengan menghasilkan satu rancangan yang special, yang khas, yang dapat menangani isu akses kepada internet berkualiti dan perkhidmatan tetap dan beralih yang dipanggilkan jendela. Betul tuan ya. Dan bagaimana pula dengan matlamat pelaksanaan jendela ni? Apa matlamat dia tuan? Pihak kerajaan mempunyai satu matlamat dengan pelaksanaan jendela ni akan membuahkan hasil-hasil antaranya yang pertama memacu Malaysia menjadi sebuah negara digital yang efisien dan juga teguh dengan menyediakan infrastruktur komunikasi digital yang efisien dan teguh, maka kita akan lihat pelabur akan datang melabur ke Malaysia. Dan kedua, pelaksanaan jendela ini matlamat dia untuk menjadikan landasan kepada penyediaan liputan perkhidmatan jalur lebar yang menyeluruh dan berkualiti, yang macam mana yang disebut tadi, untuk menyediakan liputan sehingga 96.9% di kawasan berpenduduk. Matlamat ketiga pula adalah mempersiapkan negara untuk peralihan kepada teknologi 5G secara mantap. Sebab sekarang ni bila kita nak buat 5G, dia akan memberikan kelajuan broadband yang pantas. Tetapi sebelum tu kita kena ada infrastruktur yang baik, di mana kita kena ada jaringan fiber yang menyeluruh di seluruh negara. Sebab itu kita laksanakan jendela ni. Yang keempat, matlamatnya adalah untuk menjadikan platform penambahbaikan komunikasi digital negara di bawah rancangan Malaysia ke-12 tadi yang saya sebut. Itulah dia. Dan tuan ya, memang antara matlamatnya juga adalah untuk memastikan kita ni mendapat rangkaian 5G lah ya, 5G ya. Dan sebelum kita berehat tuan, satu soalan lagi, di mana pelan jendela telah diumumkan oleh Perdana Menteri kira-kira 6 bulan yang lalu ya. Dan sejauh manakah perkembangan terkini jendela ni di wilayah Persekutuan Labuan? Contohnya seperti berapa banyak projek yang telah dilaksanakan dan adakah ia mencapai sasaran yang ditetapkan tuan? Silakan. Okey, soalan yang baik ni. Ini adalah satu hadiah untuk rakyat penduduk di wilayah Persekutuan Labuan ya. Untuk projek jendela bagi wilayah Persekutuan Labuan, terdapat 3 jenis perkhidmatan jalur lebar yang telah dan juga sedang dalam pelaksanaan sehingga tahun 2022, iaitu di bawah fasa 1 yang saya sebut tadi. Iaitu yang pertama, jalur lebar talian tetap ya. Untuk jalur lebar talian tetap ataupun fixed broadband, sejumlah 2,001 premis telah diperuntukkan untuk rakyat di Labuan, di mana 1,607 premis telah siap dilaksanakan dan sebanyak 394 lagi premis sedang dalam pelaksanaan. Itu tadi merupakan jalur lebar talian tetap ya. Yang kedua, jalur lebar mudah alih. Jalur lebar mudah alih ada 2,
Satu, kita membina tapak baru. Satu lagi, kita menaik taraf stesen pemancar sedia ada. Bagi jalur lebar mudah alih, sebanyak 4 menara akan dibina untuk jalur lebar mudah alih, di mana 2 menara telah siap dibina, 2 lagi dalam pelaksanaan. Dan 2 yang dah siap tu kejap lagi saya akan beritahu di mana. Dan yang ketiga adalah perkhidmatan jalur lebar mudah alih yang akan dinaik taraf stesen pemancar sedia ada. Maknanya, katakan stesen pemancar sekarang ni hanya berupaya memberikan perkhidmatan 3G, ianya akan dinaik taraf kepada 4G LTE. Keseluruhan stesen pemancar yang diperuntukkan sehingga 2022 adalah sebanyak 78 stesen, di mana 68 stesen pemancar telah dinaik taraf kepada 4G, manakala 10 lagi stesen akan dilaksanakan dalam masa terdekat. Itulah di antara yang projeknya tuan Ya, betul. Ya. Ada tambahan lagi Kalau kita lihat, Labuan ni dia berkeluasan 92 km persegi, campur lagi 6 pulau-pulau kecil. Pihak industri akan menyediakan perkhidmatan jendela ni dengan secara komprehensif lah, untuk memberikan perkhidmatan kepada sejumlah 100,000 penduduk di Labuan. Betul dia tuan pencerahannya. Dan sementara kita akan tanya bagaimana pula pelan jendela telah memberi impak kepada kehidupan penduduk setempat di Labuan. Seketika nanti kita akan berehat dengan satu lagu ni tuan, dan kita akan kembali selepas ini. Untuk kita ke barisan hadapan, sama-sama kita teguh lawan kita, jaga kita, bersiap siaga, putuskan rantaian COVID-19. Jarakkan diri kita 1 meter ke 1 meter, pakailah pelitup muka, cuci tangan jangan dilupa. Jarakkan diri kita 1 meter ke 1 meter, pakailah pelitup muka, cuci tangan jangan dilupa. Ayo kita ke depan, elak sesak, elak sempit, jangan sembang dekat-dekat, sama-sama kita ingatkan, tetapkan penjarakan, kekalkan kebersihan, norma baru diamalkan. Ayo ke hadapan, jarakkan diri kita 1 meter ke 1 meter, pakailah pelitup muka, cuci tangan jangan dilupa. Jarakkan diri kita 1 meter ke 1 meter, pakailah pelitup muka, cuci tangan jangan dilupa. Ayo ke hadapan, ayo ke hadapan, norma baru diamalkan. Ayo ke hadapan. Jalinan Digital Negara atau Jendela adalah perkhidmatan jalur lebar yang menyeluruh dan berkualiti tinggi bagi penambahbaikan komunikasi digital untuk memenuhi keperluan rakyat menjelang peralihan teknologi 5G. Jendela akan dilaksanakan secara berfasa. Fasa 1, memperluaskan liputan jalur lebar mudah alih 4G, mempertingkatkan kelajuan jalur lebar mudah alih daripada 25 Mbps kepada 35 Mbps. Membolehkan sebanyak 7.5 juta permis mendapat akses kepada jalur lebar talian tetap berkelajuan GB. Ini juga akan menamatkan rangkaian 3G secara berperingkat sehingga akhir 2021 untuk pemantapan rangkaian 4G serta memperkukuhkan asas bagi rangkaian 5G. Kembali lagi bersama dengan kami dalam slot Ojo-Ojo Labuan FM. Hari ini sekali lagi saya perkenalkan tetamu istimewa kita untuk slot Ojo-Ojo Labuan FM. Encik Rizal bin Abdul Malik merupakan pengarah MCMC wilayah Persekutuan lah Kuala Lumpur, Putrajaya dan juga Labuan. Dan kita akan teruskan soalan yang seterusnya tuan Ya, saya. Ya, okey tuan. Seperti yang saya katakan tadi sebelum kita berehat, jadi bagaimanakah pelan jendela telah memberi impak kepada kehidupan penduduk setempat terutama di Labuan ni? Jadi boleh kongsikan antara kejayaan telah dicapai setakat ini tuan. Silakan tuan. Okey, baik Tuan Randy. Ya. Untuk makluman pendengar semua di Labuan,
Di bawah Pelan Jendela, kita ada sebanyak 2 menara telekomunikasi baru yang telah didirikan seperti yang saya terangkan awal tadi. Di mana yang pertama, kita telah sediakan satu di Kampung Sungai, di mana perkhidmatan DG ada di situ, dan kedua adalah di Gresik Baru, yang mana Maxis adalah penyedia perkhidmatan di situ. Dan kalau kita lihat di Gresik Baru ni, menara telekomunikasi ni didirikan berhampiran dengan Balai Raya Kampung Gresik Baru dan juga Tabika Kemas Kampung Gresik. So kalau kita sedia maklum, kita tengok kaedah pengajaran dan pembelajaran PDP dalam talian kini merupakan norma baru ketika musim pandemik COVID-19 ni. Maka capaian internet menjadi satu keperluan asas dalam situasi sebegini. Kini dengan adanya infrastruktur baru yang saya sebut tadi yang telah dibangunkan di Gresik Baru, dia sedikit sebanyak memudahkan pelaksanaan kaedah pengajaran dan pembelajaran PDP dalam talian, dan bukan lagi satu halangan sebaliknya memberikan ruang dan peluang kepada bukan saja pelajar tapi juga guru dan ibu bapa dalam mendapat akses kepada pendidikan di samping bekerja dari rumah sepanjang tempoh pandemik ini. Maknanya di Gresik Baru tadi, setelah satu menara didirikan, pelajar-pelajar, guru dan ibu bapa dah tiada masalah lagi lah untuk akses kepada internet kerana liputan yang baik dan juga capaian kelajuan yang baik di situ. Selain daripada itu, kita juga sedia maklum dengan penularan pandemik COVID-19 ni serta arahan Perintah Kawalan Pergerakan yang masih lagi belum berakhir sehingga hari ini. Ramai lagi di kalangan usahawan dalam komuniti kita yang telah mencuba nasib dan berjinak-jinaklah untuk menukar strategi pemasaran perniagaan mereka daripada kaedah konvensional kepada kaedah yang lebih moden melalui platform digital. Sebab tu kita bina menara di situ, dan juga projek Jendela akan memberikan usahawan ini lebih berdaya saing dengan memasarkan perniagaan mereka melalui platform digital. Jadi kita menganggarkan usaha dengan adanya infrastruktur yang baik ini dan terlaksananya projek Jendela ini, usahawan ini yang dalam kalangan komuniti tempatan, mereka dapat memulakan perniagaan serta memasarkan produk usaha mereka dengan lebih luas, seperti e-dagang, contoh aplikasi Shopee, Lazada dan sebagainya. Jadi kita lihat dengan pencapaian ini, ianya sedikit sebanyak dapat membantu untuk memakmurkan lagi aktiviti ekonomi, sosioekonomi komuniti setempat, serta dapat menyumbang kepada gerakan ekonomi negara kita ke arah yang lebih positif. Itulah dia. Itu Tuan. Ya, dan seterusnya Tuan, harapan pihak pejabat MCMC wilayah Persekutuan dalam memastikan kejayaan pelaksanaan Jendela ni. Silakan Tuan. Okey. Pertama sekali MCMC ingin mengucapkan ribuan terima kasih atas segala sokongan penuh yang telah diberikan oleh pemegang taruh, stakeholders kami dalam membantu pelaksanaan Jendela yang sedang giat dilaksanakan di Labuan ini. Termasuklah Perbadanan Labuan, jabatan-jabatan dan agensi kerajaan serta pihak industri yang berada di Labuan. Harapan kami agar semua pihak dapat terus memberikan sokongan di dalam memudah cara pelaksanaan Jendela supaya akses kepada perkhidmatan digital yang lebih berkualiti ini dapat diberikan dan dapat dirasai secara amnya oleh rakyat Labuan dengan lebih cepat. Ya Tuan. Dan sedikit soalan sebelum kita menutup ni, ada satu soalan terakhir. Tapi sebelum itu Ustaz, berkaitan dengan aduan yang sering disuarakan oleh rakyat, apakah tindakan yang lazimnya dilakukan oleh pihak MCMC Tuan? Okey, memang tidak dinafikan pihak MCMC sering mendapat aduan, dan aduan tu memang kami berikan perhatian yang serius terhadap setiap aduan yang kami terima lah. So pihak MCMC menasihatkan orang ramai sekiranya menghadapi apa-apa masalah perkhidmatan untuk mengikuti prosedur yang berikutnya. Pertama, kalau ada aduan, buat aduan kepada penyedia perkhidmatan mereka sendirilah. Dan semasa membuat aduan tu, catatkan butiran aduan, contoh nombor aduan, tarikh dan masa aduan, nama pegawai yang menerima aduan untuk rujukan dan siap makan akan datang. Dan kedua, sekiranya aduan tersebut tidak dapat diselesaikan, ianya boleh
pihak pengguna boleh membuat aduan kepada Forum Pengguna Malaysia ataupun Consumer Forum Malaysia di talian 03 83 20 9033 ataupun email kepada mereka inquiries at cfm.my ENQUI RIES at cfm.my ya. Dan sekiranya dua-dua prosedur tadi masih lagi tak dapat diselesaikan, akhir sekali aduan tersebut bolehlah diteruskan kepada MCMC melalui portal aduan MCMC iaitu www.aduan.skmm.gov.my ataupun boleh diemailkan aduan tersebut kepada aduan skmm at mcmc.gov.my ataupun talian aduan MCMC nombornya adalah 1-800 188 030. Dan akhir sekali, boleh juga hubungi pejabat MCMC Wilayah Persekutuan melalui telefon 03 8688 7979. Nak fax pun boleh 03 8699 1000. So saya ambil contoh prosedur aduan tadi sebagai contoh. Katakan pihak MCMC menerima satu aduan berkenaan dengan kualiti perkhidmatan di kampung sungai tadi. Jadi lepas kami menerima aduan dalam masa tempoh 24 jam, pihak MCMC akan turun padang dan mengarahkan pihak penyedia perkhidmatan untuk turun bersama kami untuk melakukan ujian kualiti di sana. Dan hasil daripada ujian tersebut, kita akan mencadangkan penyelesaian segera kepada pengadu, dan dalam masa sama kita juga memberikan penyelesaian jangka panjang dengan cara mengarahkan pihak penyedia perkhidmatan menaik taraf kualiti perkhidmatan di kawasan tersebut. Ataupun proses menaik taraf ini pihak MCMC pantau sehingga masalah tersebut telah diselesaikan. Itu merupakan prosedur membuat aduan kiranya ada masalah liputan ataupun kualiti di tempat masing-masing. Ya, itulah dia. Tuan dah komplit dah tu. Dah boleh fax, boleh email, boleh call dan sebagainya. Ya, sekiranya penduduk di Labuan ni kan, mereka ni betul-betul nak tahu tentang maklumat-maklumat berhubung dengan perkembangan terkini pelan jendela ni kan. Bagaimana dan di mana mereka boleh dapatkan maklumat tersebut, Tuan? Okey. Bagi mengetahui maklumat terkini perkembangan pelan jendela ini, orang awam boleh mendapatkan maklumat dari laman sesawang di pautan https://myjendela.my. So selain daripada itu, maklumat terkini juga boleh diperolehi daripada platform media sosial iaitu FB MCMC dan ataupun kalau nak terus hubungi saya pun boleh terus ke pejabat saya, pejabat MCMC Wilayah Persekutuan di talian 03 8688 7979. So itu adalah bagaimana mereka ingin mendapatkan tuan mendapatkan informasi terkini dan sebagainya lah. Okey tuan, kita sampai ke penghujungan tuan. Sebagai pengakhiran sekali lagi lah nak minta ucapan daripada tuan lah untuk seluruh warga Labuan yang mendengarkan juga yang sedang mendengarkan pada ketika ini untuk ucapan bulan Ramadan ni lah tuan, eksklusif sikit ni. Kita minta ucapan tuan ni. Silakan tuan. Okey, bagi pihak MCMC pejabat Wilayah Persekutuan, kami mengucapkan selamat berpuasa. Dan jaga diri masing-masing, terutamanya ketika di pandemik COVID-19 ni, jaga SOP, jaga diri masing-masing. Dalam masa yang sama, kami pihak PCMC juga akan cuba sedaya upaya untuk memberikan perkhidmatan yang terbaik dari segi perkhidmatan telekomunikasi di tempat anda. So sekiranya ada apa-apa masalah ataupun aduan, bolehlah hubungi ke maklumat yang saya berikan tadi. Ya, terima kasih tuan untuk masa yang terluang ini. InsyaAllah satu hari saya pun akan ke sana lah. Ya, insyaAllah. Kita akan bersua muka insyaAllah tuan. InsyaAllah. Amin. Terima kasih tuan. Selamat puasa. Selamat beribadah di bulan Ramadan. Terima kasih. Sama-sama. Okay, Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Demikian tadi perincian mengenai jendela ataupun
ia punya bahasa panjangnya, Jalinan Digital Negara Jendela, yang telah pun diperincikan oleh Encik ataupun Tuan Rizal bin Abdul Malik sebentar tadi. Dan kita akan berehat seketika kembali selepas ini, pasti dalam segmen Salam Hadiah.